Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid moral tahun 2 yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Livinus, Savio, Grace, Natalisha dan murid-murid moral cikgu yang cikgu tak kenal yang ada di luar sana yang sentiasa mengikuti video cikgu. Cikgu berdoa semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Seperti biasa, bagi sesiapa yang baru menonton video ini dan belum lagi subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Untuk minggu yang ke-33 ini, kita masih lagi belajar tajuk bersederhana amalan keluarga. Yang ini bahagian yang ketiga. Untuk standard pembelajaran pada kali ini ialah 13.4 menzahirkan perasaan apabila bersikap sederhana dalam keluarga. 13.5 mengamalkan sikap bersederhana dalam keluarga. Baiklah murid-murid, kita tidak berlengah masa, kita terus kepada perbincangan aktiviti yang ada kaitan dengan tajuk supaya kita lebih memahami isi pelajaran kita pada kali ini. Baiklah murid-murid, unit yang ke-13, bersederhana amalan keluarga. Kita terus kepada aktiviti. Lihat arahan. Tulis betul bagi kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga dan salah bagi yang sebaliknya. Nombor 1. Apabila kita bersikap sederhana dalam keluarga, kita akan disukai dan disayangi oleh keluarga kita. Betul atau salah? Betul atau salah? Kalau kita bersikap sederhana dalam keluarga, kita akan disukai dan disayangi oleh keluarga kita. Ini disukai dan disayangi oleh keluarga ini. Ini adalah kebaikan. Kalau kita bersikap sederhana, itu kebaikan. Jadi jawapannya ialah betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Jawapannya adalah betul. Nombor 2. Janganlah kita bersikap tamak kepada ahli keluarga yang lain kerana sikap tersebut merugikan diri sendiri. Kalau kita tamak, orang tamak selalu rugi. Macam anjing dengan bayang-bayang. Anjing dengan bayang-bayang, anjing tu digigit tulang. Lepas tu dia pergi dekat jambatan. Lepas tu dia tengok kat bawah sungai tu ada bayang-bayang. Bayang-bayang nampak, bayang-bayang dia nampak ada anjing lain. Dia pun menggong tulang juga. Jadi dia pun bersuara lah, berbunyi lah. Jadi keluar tulang tu jatuh ke bawah, dah rugi dah. Jangan tamak macam tu. Jangan tamak, orang tamak selalu rugi. Dia tulang jatuh ke bawah dah. Dia ingat anjing lain tu pun ada tulang, dia pun nak tulang juga macam anjing tu. Tu macam mana? Tak betul, macam tak kena je. Okay. Jangan bersikap tamak. Jangan kita bersikap tamak kepada ahli keluarga yang lain kerana sikap tersebut merugikan diri sendiri. Betul lah. Kalau kita bersikap tamak, betul. Dia akan merugikan diri sendiri. Betul. Ahli keluarga yang bersikap sederhana akan dibenci oleh semua ahli keluarganya. Kamu bersikap sederhana, ahli keluarga benci kamu. Ini pelik sikit
Kalau berlaku ni memang pelik sikit. Jadi salah. Apabila makan bersama-sama keluarga, hendaklah makan dengan penuh tertib dan tidak gelojoh. Betul salah? Natalie, betul salah ni? Apabila makan bersama keluarga, hendaklah makan dengan penuh tertib. Tertib atau tak tertib? Tertib ni dia ada petak. Nombor 1 buat apa? Nombor 2 buat apa? Nombor 3 buat apa? Dia kena tertib. Tertib ni macam sopan. Dia ikut peraturan. Nombor 1 doa dulu. Kan? Yang kedua, dah doa tu macam mana? Makan tu, mula ambil makanan tu jangan ambil yang jauh, ambil yang dekat-dekat dulu. Macam tu. Makan secara perlahan. Ambil satu-satu makan. Tak ada gelojoh macam tu. Jadi, dalam makan dengan penuh tertib. Betul lah. Ni betul. Sekiranya kesemua ahli keluarga mengamalkan sikap bersederhana, keluarga akan sering bergaduh sesama sendiri. Betul tak? Kalau buat sederhana bergaduh sesama sendiri. Tak ada lah. Ni salah ni. Kalau macam itu cara kita nak menjawab soalan. Seterusnya, padankan gambar di bawah dengan cara mempraktikkan. Dengan cara mempraktikkan sikap sederhana. Tajuk kita memang sederhana. Sikap sederhana tajuk kita. Menghormati kedua ibu dan bapa kerana mereka telah banyak berjasa. Bersikap sederhana dengan menabung, menyimpan duit dan membeli hadiah untuk ibu sempena hari ibu. Mana satu ni? Kita tengok pun dah nampak dah. Kita pun dah nampak dah kat sini. Kalau menghormati, ni kita jalan tu tunduklah sikit. Kalau jalan depan ibu dan ayah, tunduklah sikit. Tanda hormat. Boleh ya, tanda hormat duduk. Janganlah main berjalan aja kan. Tunduk sikit. Kemudian menabung. Ni menabung ni kalau orang yang bersederhana dia menabung. Ni menabung ni. Tu gambar dia. Dia menabung. Kemudian menyimpan duit. Dan membeli hadiah untuk ibu. Beli hadiah untuk ibu ni. Ibu punya sempena hari ibu ataupun hari jadi ibu ataupun hari ulang tahun ibu ke, ulang tahun perkahwinan ke, boleh beli hadiah. Hadiah tu tak semestinya mahal. Itu hadiah tu sebagai tanda ingatan. Kadang-kadang kamu buat kad aja, kad tulis selamat hari ibu. Saya sayang ibu, terima kasih kerana selama ini menjaga saya, memberi makan, minta halalkan makan dan minum ibu, sentiasa doakan saya ibu, saya sayang ibu. Macam tu kan. Kalau sekarang ni orang buat video, kemudian lagu latar pula sedih pula. Kamu pun ibu. Ibu pun tengok, ibu pun menangis. Itu kira video kamu berjaya. Buat ibu menangis. Menangis terharu, bukan menangis sedih. Bukan menangis sedih. Okey, boleh dah, faham Okay, seterusnya. Lukis senyum. Pada perlakuan yang menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga, kemudian warnakan gambar. Tak payah warnakan. Kita cuma letakkan senyum. Senyum pada perlakuan yang sikap sederhana keluarga. Okey, kita ambil RM5 ni untuk duit saku. RM2 sudah cukup ibu, katanya. Kalau macam tu, RM2 sudah cukup, maka ini sederhana lah. Dia kata senyum je kan. Kita buat mata dengan mulut je lah, senang. Mata, mulut. Gitu. Ambil RM5 untuk duit saku. Tambahlah sedikit lagi. Ini apa ni? Tambahlah sedikit lagi. Kalau tak ada alasan, ini tamak. Tak cukup dengan apa yang ada. Kalau tak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, misalnya, ibu tambahlah sikit lagi ibu. Sebab cikgu minta bawa duit nak beli buku, nak beli baju t-shirt PJ misalnya kan. Itu tak apa. Kalau tak ada alasan saja-saja je, tak cukup, tamak, tak guna pun. Tapi suka duit banyak. Ni tak boleh lah. Ini, dia kata, senyum lah kita buat masam. Kita buat masam.
Basikal ni. Apa yang berlaku ni pada basikal? Kalau tengok di sini, airnya ni melempah ni, air melempah. Ini tak boleh lah ni. Air melempah, membazir. Betul. Betul. Okey, seterusnya. Saya perlu makan secara sederhana. Saya akan berhenti apabila saya kenyang. Ini, wah, banyaknya makanan yang sedap. Saya harus makan semuanya. Yummy, yummy. Sedapnya. Ngam, 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 ngam. Gitu. Dia makan sampai perut-perut buncit makan. Tak boleh lah ni. Ni salah. Yang ni yang betul. Okey. Yang keempat, seronoknya permainan ini. Seronoknya permainan ini. Tidur lewat sikit lah malam ni. Yang ni pula, hari sudah lewat. Dah 11.30 ni. Hari sudah lewat. Saya harus masuk tidur dan berhenti bermain. Sebab esok pagi boleh bangun awal. Boleh bangun awal. Kalau waktu sekolah ni, kalau mengantuk lah nanti. Kalau tak bangun awal. Dia mesti ikut masa dan juga itu cara kita menjaga kesihatan diri kita. Tidur awal itu satu cara menjaga kesihatan semualah, badan kita, mata kita, ya. Bila kita rehat, badan kita pun rehat juga. Yang ni betul. Yang ini nak lewat-lewat dah pukul 11.30 dia kata nantilah 12. Nanti sampai pukul 3 baru nak tidur. Ini tak boleh. Ini tidak sederhana. Ya. Faham tak? Sederhana. Tengok betapa pentingnya sikap bersederhana dalam kehidupan kita seharian. Kalau kita nak hidup sejahtera dan hidup bahagia, kita hendaklah mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan kita hari-hari. Ya. Faham murid-murid? Boleh? Boleh nanti mengamalkan sifat sederhana dalam hidup? Boleh? Terutama yang menabung tadi. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nanti kamu akan dapat dia punya faedahnya. Lama-lama duit tu banyak. Jadi bila kamu nak beli barang-barang yang kamu inginkan, jadi kamu boleh beli barang tersebut. Ataupun kamu simpan untuk kegunaan akan datang. Jadi itu sangat baik menabung. Seterusnya, nyatakan perasaan berdasarkan gambar dan situasi di bawah. Ni ada dia ada gambar ni, ya. Kemudian ada pernyataan dia. Kemudian kamu kena nyatakan, kamu kena nyatakan perasaan kamu. Saya tidak memarahi adik, katanya. Saya tidak memarahi adik, tetapi menasihatinya agar berhati-hati semasa dia menumpah air di atas buku latihan. Saya secara tidak sengaja. Dia kata dia tidak memarahi. Dia tidak memarahi, tapi dia menasihati. Nasihat, bukan marah lain. Marah tu, adik, dengan senada yang tinggi, dengan mata yang terbeliak merah, tegang tak boleh. Adik, apa yang adik buat ni? Kenapa tak hati-hati? Tapi kalau nasihat kan lembut. Adik, hati-hati ya. Macam tu kan. Jadi, bila kamu menasihati adik begitu, apakah perasaan kamu? Perasaan kamu. Perasaannya ialah, dia punya keywordnya ialah tenang. Jadi kamu boleh tulis kat sini, saya berasa tenang. Itu ini keyword. Okay. Saya tidak mengambil makanan yang banyak semasa menghadiri majlis hari jadi rakan. Walaupun makanan itu sedap. Apakah perasaan kamu? Saya berasa malu. Berasa malu. Bolehlah, malu tu pun bagus juga tu, ya. Malu pun bagus. Yang tak bagus tu tak tahu malu. Tak tahu malu. Itu bagus. Malu tu ada kalanya bagus, tapi jangan lebihan sangat. Contohnya cikgu suruh membaca di hadapan. Kamu malu tak nak. Itu tak boleh lah. Tapi ni tak tahu malu. Orang lain pun nak makan juga. Kamu ambil banyak-banyak. Jadi habis makanan tu cepat habis.
Kasut. Saya tidak mahu membeli kasut. Kenapa? Jadi jawapannya lah, saya ni perasaan mana-mana pun jawapan kamu pun saya terimalah. Saya berasa gembira. Ini perasaan apabila kamu melakukan satu perkara yang baik. Dia sama je dengan nilai-nilai yang sebelum ni kita pernah belajar. Dia lebih kurang gembira, tenang, puas hati, yang positif, perasaan-perasaan positif. Baik, seterusnya. Tadakah betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah? Nombor 1, bersikap sederhana dalam keluarga boleh mewujudkan suasana yang harmoni. Betul tak? Betul tak? Betul. Kan? Betul Betul. Memang betul. Kita perlu membeli kasut yang berjenama walaupun kita kekurangan wang, misalnya. Kalau kamu ada duit, banyak duit, kaya tak apa. Duit banyak, kaya tak apa nak beli kasut berjenama. Tapi kalau masih lagi belum kaya, janganlah beli. Beli kasut biasa je. Keluarga saya menggunakan sapu tangan untuk mengelap tangan bagi mengurangkan sampah tisu. Ni betul. Kita pernah belajar sebelum ni. Supaya tak perlulah kita beli tisu kan. Kalau beli sapu tangan, kita boleh basuh, boleh guna lagi. Tutuplah paip air betul-betul supaya tidak menitis. Kita waktu malam lah ni. Walaupun menitis, tis, tapi nanti bil air meningkat. Lama-lama dia jadi banyak tau. Tutup air betul-betul. Betul. Menutup suis lampu. Sebelum digunakan dapat minyak elektrik. Betul. Sikap tamak tidak akan menyusahkan ahli keluarga yang lain. Dia kata, bila kamu tamak, kamu tidak menyusahkan. Salah. Tamak akan menyusahkan. Kita hendaklah makan secara sehat dan seimbang. Betul tak? Makanan sehat dan makanan yang seimbang. Ada sayur, ada daging, ada ikan, ada beras, ada tepung. Dia macam tu, seimbang. Makanan yang seimbang dan makanan yang sihat. Makanan yang tidak sihat tu biasanya makanan yang ada bahan pengawet. Nak tahu bahan ada pengawet tu, kalau makanan yang sihat ni cepat basi. Yang letak cepat basi. Tapi kalau ada bahan pengawet, letak tu bertahun-tahun pun tak basi. Itu maknanya dalam tu ada bahan pengawet. Yang itu tak sihat. Boleh, bukan tak boleh makan, tapi jangan selalu makan. Macam Maggi tu kan. Tak boleh hari ni makan Maggi. Nanti boleh datang penyakit. Sekali-sekali teringin apa salahnya. Kita hendaklah makan secara sihat dan seimbang tu betul. Bulatkan jawapan yang menunjukkan amal. Bulat jawapan menunjukkan amalan bersikap sederhana dalam keluarga. Ni senang aja. Berjimat cermat semasa membelajarkan wang saku. Berjimat cermat semasa membelajarkan wang saku. Mana? Tidak berlaku pembaziran, ibu ayah tidak marah. Berjimat cermat semasa membelanjakan wang saku itu tidak berlaku pembaziran. Ibu bapa tidak marah. Apa ni? Sama aja. Tengok. Bulan jawapan menunjuk sikap amal, bersikap sederhana betul lah. Tidak berlaku pembaziran. Mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tubuh badan sakit. Salah ni. Tubuh badan sihat. Makan beberapa ketul ayam goreng. Kegemaran dan meninggalkan sebahagian untuk ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga yang lain dapat merasai ayam goreng itu dapat berlaku adil. Macam mana? Dapat berlaku adil. Makan beberapa ketul ayam goreng. Makan beberapa ketul ayam goreng kegemaran. Dan meninggalkan sebahagian untuk ahli keluarga yang lain. Betul lah ni, ahli keluarga yang lain dapat merasai ayam goreng itu, dapat berlaku adil. Yang ini. Ahli keluarga yang lain dapat merasai ayam goreng itu. Bersederhana.
Bersederhana ketika menyambut sesuatu majlis dalam keluarga seperti majlis hari jadi. Tidak boros dan membazir, semua orang dapat berhibur. Tidak boros, bersederhana betul lah. Tidak boros membazir. Tidak membazirkan air dan elektrik. Menjimatkan tenaga dan wang. Nyatakan tindakan yang menunjukkan sikap bersederhana dalam keluarga berdasarkan situasi di bawah. Tandakan dia kata situasi dia pada setiap hari ayah memberi saya wang belanja sebanyak RM4 untuk belanja sekolah. Saya akan apa? Cikgu terangkan dia lah, tulis panjang nanti masa tu ni. Saya akan menyimpan. Saya akan menyimpan dalam tabung. Saya akan menyimpan dalam tabung sebahagian daripada wang tu. Ini sikap sederhana kamu simpan. Bagi RM4, guna RM2, RM2 simpan. Nombor 2, ibu menghidangkan lauk kegemaran kamu. Dan ketika itu kamu agak lapar kerana baru pulang dari sekolah. Apa yang kamu buat? Kamu atau kita akan makan sebahagian lauk itu. Kemudian kamu kena tinggalkan untuk ahli keluarga. Kamu kena tinggalkan. Jangan makan semua sampai habis. Itu nanti jadi macam batu belah batu bertangkup. Maknya nak makan telur ikan tembakul. Dia dengar tak cerita tu? Nantilah jumpa kita cerita. Cikgu cerita batu belah batu bertangkup. Lepas tu maknya sepatutnya nak makan telur. Melur dengan pekan adiknya habiskan telur tu. Maknya lapar, balik tengok dah habis. Merajuk dah, pergi ke hutan. Merajuk. Itu ceritanya lah. Ibu menghidangkan lauk kegemaran kamu dan ketika kamu lapar, makan sebahagian. Baru nak sederhana, bukan habiskan. Ketiga, kamu sedang menyiapkan kerja sekolah dan tiba-tiba ibu meminta kamu mengangkat pakaian di ampaian kerana hari hendak hujan. Macam mana? Apa yang kamu nak buat? Ini kalau dah suruh macam tu, kamu pergilah angkat. Tolong ibu, mematuhi suruhan ibu. Patuh atau ikut kata ibu, iaitu dengan mengangkat pakaian di ampaian. Itu adalah amalan yang bersederhana. Iaitu yang amalan-amalan yang baik itu amalan yang bersederhana lah. 4. Adik hendak membeli kasut sukan yang berjenama dan mahal harganya. Okey, apa? Kamu akan buat apa? Kamu akan menasihati adik. Adik, kita ni masih belum kaya. Jadi belilah kasut yang biasa-biasa dulu. Belilah yang RM50 dulu. Yang adik minta ni harganya RM300. Boleh beli berapa tu? Boleh beli 6 kasut. Macam tu. Nanti kita boleh gunakan duit yang baki, yang kita tak gunakan beli tu yang RM300 tadi tu untuk beli barang-barang yang lain yang diperlukan. Nasihat adik elok-elok. Tu saya akan menasihati adik membeli kasut yang tidak terlalu mahal. Itu contoh bagaimana kita menjawab. Bagi kita belum jawab. Baik, seterusnya, aktiviti seterusnya. Kita boleh habiskan lah ni. Kita boleh habiskan. Minggu depan kita buat tajuk lain. Tandakan betul pada amalan bersikap sederhana dalam keluarga dan salah pada amalan sebaliknya. Saya tidak membelanjakan wang saku yang diberi oleh ibu. Saya tidak belanja semua wang saku yang betul. Tidak belanjakan. Bukan langsung tidak belanja. Kamu belanjakan. Tapi bukan semua. Sebahagian. Itu betul. Saya menggunakan baju seragam sekolah yang lama kerana masih elok. Itu betul. Masih lagi elok. Saya minta ibu dan ayah membeli hadiah pada hari raya saya. Betul lah, bolehlah ni. Tak salah membeli hadiah. Saya akan mengambil makanan yang banyak semasa majlis buka. Janganlah makan banyak-banyak. Sederhana. Okey. Saya menutup paip air dengan kemas selepas menggunakannya. Betul. Pastikan dia penutup tu kemas. Jangan sampai menitis. Memang ni kadang-kadang
Kalau kanak-kanak ni dia kat situ dia selalu silap. Kalau tutup air tu tak kuat. Bila ayah tengok, apa ni menitis lagi air ni? Tu suka pembaziran, jadi kemas-kemas. Pastikan air tu tak menitis. Ni selalu berlaku ni. Saya sering menggunakan komputer untuk tempoh yang lama. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat ya. Okey, nanti sakit mata. Ada masanya kita kena rehat. Saya akan menutup switch lampu semasa nak tidur. Betul? Masa tidur tutuplah. Tutup lampu. Kalau boleh, kalau takut gelap, belilah yang lampu yang cahayanya tu kecil. Cahaya tu rendah. Jadi tak adalah terang sangat, tak adalah langsung tak boleh nampak. Nanti tak nampak malam buka mata je, gelap kat mana ni, kat dah gua. Kan? Tapi kena tutup lah, jangan biasa terbuka. Saya tidak meminta ibu membelikan saya beg sekolah baru jika beg sekolah lama masih elok. Masih elok boleh pakai ni, kita boleh pakai lagi. Okey. Baiklah murid-murid, ini yang cikgu terangkan tadi adalah bagaimana situasi bagaimana kita mengamalkan sikap sederhana dalam keluarga. Ada contoh-contohnya. Waktu makannya macam mana, nak belanja macam mana, itu ada contoh-contohnya nak bagi faham. Sikap sederhana tu macam mana nak pakai, nak guna tu pada harian di dalam keluarga. Nanti bila kamu dah darjah 3, tahun 3, kamu akan belajar juga tajuk yang sama, tetapi situasinya di sekolah. Tapi lebih kurang sama juga di sekolah nanti. Dia ada elektrik, pergi ke kantin, tutup dulu elektrik. Kalau dah siang, selalu saya tegur murid-murid. Saya masuk kelas saja, lampu pasang. Dah terang dah, tapi lampu masih pasang lagi. Itu pembaziran. Itu tidak bersikap sederhana. Pergi toilet. Macam tu juga, air tu mengalir, dibiarkan saja. Atau menitis lagi. Jadi itu semua kita kamu akan pelajari tajuk yang sama pada semasa darjah tahun 3 nanti ya. Okey, tapi cuma situasinya yang berbeza, tempatnya beza, yang ini di rumah. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, untuk tugasan, dah masuk tugasan. Untuk tugasan kamu buat kamu buat buku aktiviti muka surat 71 dan juga muka surat 71 dan muka surat 72. Kamu buat ni dulu kamu buat dulu. Minggu depan tengok macam mana cikgu mungkin akan, sebelum cikgu mulakan pelajaran yang baru, mungkin cikgu akan bincangkan jawapan. Kamu boleh semak pada waktu itu. Kamu buat dulu yang tu ada dalam buku aktiviti bagi murid-murid yang di luar sana, murid-murid yang lain daripada sekolah yang lain. Cikgu sediakan latihan ini cikgu letakkan dekat blog cikgu. Blog cikgu letakkan link blog tu dekat description bawah tu. Tak ada link tu, kamu tekanlah kat situ. Nanti ada nanti akan ada dia punya latihan ni. Kamu boleh save as, boleh simpan save as dan print, dan kamu boleh buat di rumah. Dan bolehlah minta cikgu semak macam mana cara itu kamu bincang dengan cikgu kamu di sana. Okeylah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, sampai sinilah pengajaran cikgu. Dan murid yang baru masuk dalam channel cikgu ni, walaupun dah lewat, mungkin masuk ni bukan 2021, mungkin 2022 2023, sebab video ni akan sentiasa kan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Okey, baiklah. Sekian. Sampai sini. Okey, terima kasih. Bye.